أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dengan segala nikmat, segala yang kita perolehi setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita itu, maka dia mengandungi nikmat Allah. Setiap detik hak berjalan tu nikmat Allah belaka. Nak hitung macam mana? Setiap saat setiap kali bergeraknya waktu itu, tak kira lah waktu sebelum saat ke, tak, saat ke, minit ke, jam ke, hari ke, minggu ke, bulan ke, tahun ke, kurung ke, abad ke, alaf ke, mana masa berlalu tu, ada setiap detik itu mengandungi nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Nak hitung memang Tuhan kata tak gerak. Sekiranya kamu hitung pun tidak mampu untuk mengira, nak bilang tu tak mampu. Kalau duit boleh bilang ke tak? Kalau duit boleh bilang ni, macam mana pun ada pun, boleh kira lagi. Harta benda boleh kira, ada ukuran, ada qadarnya. Tetapi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tak ada, tak boleh nak tu. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak tu, tak boleh nak kira, hitung, terlampau banyak. Terutamanya nikmat Islam, nikmat iman. Orang tu dah terbesar. Nak banding dengan nikmat benda tubuh badan, contohnya tak, mata, telinga, akal dan sebagainya itu. Nak bandingkan nikmat iman, nikmat Islam, lebih lagi. Kalau kita duk jaga tangan kita tak, jangan cedera, jangan rosak, jangan patah, jangan luka, jangan seliuh dan sebagainya. Jaga mata, jaga akal. Memang disuruh jaga, disuruh jaga segala anggota kita ni, disuruh jaga dengan baik, dan menggunakan tempat yang baik. Harta benda hal lain pun disuruh jaga belaka. Jaga rumah, jaga kereta, kena jaga. Rosak ni cara lain payah juga, kan? Jaga belaka. Tetapi apabila kita mengetahui nikmat yang besar lagi, nikmat Islam, nikmat iman, lepas tu kita fikirlah level mana kita duk jaga iman, duk jaga Islam, pada diri kita sendiri. Macam mana kita jaga dia. Lepas tu kita tengok masyarakat sekeliling kita, kita tengok pemimpin-pemimpin di peringkat negeri, di peringkat negara, di peringkat antarabangsa, jaga cara mana mereka ini menjaga agama, jaga benda lain, ataupun jaga perut-perut mereka. Untuk jaga perut je, duk sibuk jaga perut, jaga kuasa, jaga harta, jaga perut-perut mereka tak. Padahal kenyang tak mahu dah, jaga, bersungguh jaga yang tu. Itulah sedikit sebanyak mukadimah, dan kita alhamdulillah lah, kita tengok alhamdulillah betul-betul. Kita tengok sekarang ni sembahyang pun boleh jarak kau dekat lah ni, alhamdulillah. Dan kita tengok aktiviti-aktiviti lain pun kadang-kadang nampak jadi macam biasa dah. Jadi macam biasa dah. Kalau di tempat kita sekarang ni, duk tengok lalu-lalu kot stadium tu, bukan main meriahnya dah. Ramai orang, dan nampak yelah SOP tu payahlah nak jaga dalam keadaan begitu. Jadi insya-Allah kita insya-Allah Allah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan usaha manusia, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mana
ke arah yang lebih baik bagi kita. Walaupun dari segi hakikatnya segalanya baik. Baiklah ke awak ni baiklah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita baca ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitab. Kalau kita tengok pada baris yang keempat, dari bawah tu, dari bawah baris keempat, alladzina atainahumul kitab, mubtada, mubtada. Kerana hukum dari segi nahwu dia mubtada. Wahum ta'ifatum minal yahudi wan nasara aslamu. Dia subjeknya ialah wahum, mereka itu adalah ta'ifah, satu golongan daripada orang Yahudi dan Nasara. Aslamu, hak masuk Islam. Ada hak masuk Islam, hak menerima kebenaran, hak tahu dan menerima kebenaran. Ini kita faham. Hak tahu kebenaran dan menerima kebenaran, mengambil kebenaran tersebut. Tahu yang hak, mana yang hak, mana yang batil, dan mengambil hak benar tu, menolak yang batil. Inilah penyakit yang besar sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Penyakit yang besar dalam kehidupan, dalam seluruh kehidupan, sejak daripada Nabi Adam lah sampai kepada kiamat. Antara penyakit yang susah nak baki ialah nak menerima kebenaran setelah mengetahuinya. Itu terpandang diri kita tak, kita tengok diri kita. Ni perkara ni benar tidak ni? Benar, dah buat apa orang payah nak terima? Itu soalan ni. Inilah penyakit yang besar dalam masyarakat, tuan-tuan sekalian. Ya. Penyakit tidak mahu mengambil, menerima, mempraktikkan kebenaran. Penyakit itu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu golongan yang telah diberi kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab telah diturunkan kepada golongan Yahudi dan Nasara. Diturunkan kitab, diutuskan rasul untuk mereka ini. Kebanyakan mereka ini menolak kebenaran, ya. Membunuh. Antara kerosakan yang besar yang dibuat oleh mereka ialah membunuh para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Utuh Nabi, utuh Rasul dibunuh.
Tak. Nabi Isa nak bunuh tu. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dengan mengangkatnya ke sisinya, ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bunuh tu, itu adalah satu dosa yang sangat besar. Ya. Dosa yang sangat besar ialah dosa membunuh para rasul dan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ayat ini, ayat yang ke-121 ini daripada surah Al-Baqarah, Allah menceritakan mengenai satu golongan daripada orang Yahudi dan Nasara aslamu. Mereka ini memeluk Islam, menerima Islam. Yatlunahu haqqa tilawatih, membaca akannya dengan bacaan yang sebenar. Iaitu membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, menerima Al-Quran itu. Ay yaqra'unahu, iaitu mereka membacanya, membaca kitab Al-Quran ini qira'atan haqqah, bacaan yang hak, yang betul, yang hakikatnya macam mana, tidak tahrif, tidak merosakkan, tidak meletakkan Quran tu di belakang mereka. Letak Quran di depan dengan bacaan yang betul, dengan kefahaman yang betul, tanpa membuat takwilan yang merosakkan. Kama unzila, sebagaimana diturunkan. Dia baca Quran kama unzila, sebagaimana diturunkan. Oh, inilah golongan yang betul. Walaupun asalnya golongan Yahudi, golongan Nasrani, apabila mereka menerima Islam, menerima Al-Quran, menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini golongan Islam, membaca Quran dengan bacaan yang betul, menerima Quran dengan segala ajaran yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah orang yang beriman dengannya. Ya. Mereka inilah yang beriman dengannya. Beriman dengan kebenaran tu. Itu. Beriman dengan kebenaran. Susah ni nak beriman dengan kebenaran. Ya. Susah. Ini bab akidah lah. Bab amalan. Nak terima lepas tu nak buat. Nak terima kebenaran, menerima kebenaran, nak buat mengikut kebenaran, payah. Golongan Yahudi, Nasara, hak menentang Islam tu, dia tahu kebenaran, tapi tak mahu menerima kebenaran tu. Kalau cerita ayat ni, dalam ayat ni Allah ceritakan Yahudi dan Nasara yang menerima kebenaran. Ya. Tahu dan menerima kebenaran. Kalau kita tengok zaman kita ni, apakah ada amalan yang bentuk kebenaran? Amalan apa? Contohnya, kalau biasa kita duduk sebut sama dah, rasuah, amalan yang haram. Siapa tak tahu? Siapa tak tahu hakikat rasuah tu haram? Semua orang tahu dah, budak kecil tahu. Tapi nak mengambil kebenaran bahawa rasuah tu haram, nak mengambil benda tu dan nak praktikkan benda tu. Orang-orang ambil rasuah tu kan tak tahu rasuah haram. Tahu tak? Dia tak mengambil kebenaran bahawa rasuah tu haram. Salah guna kuasa tu haram. Apa tu? Siapa tak tahu? Siapa yang salah guna kuasa ni? Siapa yang menyalahguna kuasa? Orang yang berkuasa. Kalau kita tidak ada kuasa, macam mana nak menyalahguna kuasa? Betul tak? Tak ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, tak boleh nak salah guna kuasa tu.
Jadi orang hak salah guna kuasa ialah orang yang berkuasa. Lepas tu orang hak berkuasa ni agak-agaknya orang cerdik ke orang tahu benda. Orang cerdik lah, belajar tinggi. Kalau tak boleh jawatan besar-besar tu. Lagi besar kuasa dia, lagi senang. Lagi besar cabaran dia untuk jaga kuasa tu. Lalu tewas. Tak menang dia. Tak menang dia. Menang hawa nafsu dia. Kalah jeng. Padahal diperingatkan semua ni. Kalau kerja awam ni, pegawai-pegawai awam ni, tak akan nak sebut ada semua khusus. Jangan salah guna kuasa. Jangan rasuah. Jangan menyeleweng. Macam-macam lah. Beri peringatan dah, beri peringatan. Mari pegawai SPRM, mari pegawai undang-undang, mari pegawai macam-macam pegawai integriti, pegawai SPRM, pegawai polis, pegawai undang-undang. Mari belaka. Segenap penjuru memberi peringatan. Mari sini, pergi kursus. Bahang macam. Sebab apa? Tak tahu mana kiri kanan belakang depan, atas bawah dok beri peringatan. Tak tahu dah. Tak mau menerima itu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Itu hakikatnya. Tidakkah kamu telah melihat, wahai Nabi Muhammad, orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Itu hakikat dia. Hawa nafsu mengalahkan ajaran Islam itu. Ajaran Islam tebang ni, tapi hawa nafsu menang. Kalah ajaran tu. Tadi kita kata ajaran Islam ni nikmat paling besar. Kita pilih Islam tu patutnya. Ajaran Islam kita pilih, tapi dah kita pilih hawa nafsu, kita buang ajaran tu. Gitulah sifat hak sebenarnya, hakikatnya tuan-tuan sekalian. Dan kita menyangka mereka mendengar. Betul tak? Kita menyangka mereka mendengar. Dah hui semua dah ni. Habis ustaz ceramah, pegawai-pegawai ceramah belaka. Nah, kita menyangka mereka itu mendengar dan mereka itu memahami. Tapi sebaliknya, itulah. Nah, habis dah kata dah, wah kata dah. Jadi, sebab apa jadi gitu? Sebab apa? Adakah mereka itu tidak mendengar? Kalau mereka itu tidak mendengar, mata dok ni, telinga tak ada ni, telinga tak ada pendengaran. Contohnya, itu tak jadi pegawai pula. Linga tak dengar. Ada pegawai linga tak dengar? Tak ada. Tak dengar ni, tak dengar. Tengok ke mata saja. Tak dengar. Apa mata boleh buat? Boleh tengok je tak, tapi ucapan tak dengar. Sebab itu tidak ada taklif. Kalau telinga tak ada, dia boleh tengok saja. Dia tengok orang sembahyang. Dia nak tiru mana bacaan? Tak boleh. Dia boleh ikut gerakan sembahyang tu sebab dia tengok, tapi bacaan tu dia tak tahu. Ajar tak dengar. Dia tak dengar. Tak ada taklif kan? Sebab tu syarat taklif ini mata dengan telinga mesti sempurna. Mata tak nampak, telinga mendengar. Orang ajar Fatihah ke dia, jadi dia boleh dengar. Dia ingat ni, dia boleh ingat. Dia boleh ingat. Akal dia ada, insya-Allah boleh ingat. Tapi dah nak sembahyang mana, dah tahu orang sembahyang kan, dia dah nampak. Ya. Jadi ada pegawai yang fizikal ni, telinga dah nampak. Ada pegawai tak ada. Sebab itu kita menyangka dia mendengar, dan kita menyangka dia memahami. Sebabnya dia ni orang pandai. Dah apa sebab apa jadi gitu? Sebab apa jadi gitu? Ada ayat Quran yang sesuai dengan golongan ni. Betul lah baca tadi, tengok. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun.
inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Am tahsabu, adakah kamu Nabi Muhammad menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar ataupun kebanyakan mereka berakal, faham? Kita pun sangka begitu juga. Quran tanya dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tu. Adakah kamu wahai Nabi Muhammad, kamu menyangka bahawa kebanyakan mereka ini mendengar? Bila Nabi Muhammad cerita bawa Quran, Nabi Muhammad pun menyangka mereka ini mendengar lah. Sebab panca indera mereka mulai ada. Adakah kamu wahai Nabi Muhammad beranggapan bahawa mereka itu memahami? Cara logiknya iyalah, dah turun dah bahasa dia, bahasa Arab. Dah. Dan mereka ini bukannya orang yang tidak berakal. Ada akal, jadi logiknya mereka memahamilah. Sebab ada akal. Tapi Tuhan cerita, inhum illa kal an'am. Sesungguhnya mereka itu, inhum illa kal an'am, sesungguhnya mereka itu tidaklah kecuali seperti binatang ternakan. Binatang ternakan. Dak dicakap dengan binatang ternakan tu. Dak ajar binatang ternakan tu. Tidak faham. Begitulah. Orang ni duk camping. Surat khabar camping, media massa camping. Orang ramai tegur dengan perkataan yang keras dah tu. Kadang-kadang orang ramai ni mungkin tegur molek dia tu tak jadi. Dia pun guna ayat kasar sikit. Tak jadi juga. Macam-macam ayat dah. Kita tengok kutukan tu dahsyat dah lah. Tapi tak jadi juga. Itu duk mikir, dah buat apa selama ni tak degih lah awak-awak ni kan. Tak degih. Betul je. Nak kata isak dadah, tak isak dadah. Ya. Duk keping orang suruh kembali pada Islam tu berpuluh-puluh tahun dah. 40, 60 tahun dah. Baliklah kepada Islam. Bab-bab lain tu dak pakai rawal belaka dah. Tak apa balik juga. Dah buat apa ni? Inhum illa kal an'am. Sesungguhnya mereka itu kecuali seperti binatang ternakan. Kalau sama macam binatang ternakan tu seolah-olah tak apa lagi. Seolah-olah tak apa lagi. Kalau tu, saya sambung ayat ni sikit ni. Kalau jadi ayat ternakan tu tak apa dah. Seolah-olah bab sini kata balhum adallu sabila. Bahkan teruk lagi. Teruk lagi. Bukan main-main dah. Teruk lagi. Tu inilah jawapan sebenarnya kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni. Habis dah akak nak tegur dah sebetulnya kat mereka-mereka ini. Dah. Duk balas molek ada. Dah. Duk balas sama-sama sendiri orang politik dan sebagainya dah. Waktu satu penyakit lagi. Satu penyakit benda. Penyakit benda. Dia duk balas sama-sama sendiri, dia duk apa kepada orang kampung ni. Duk baca. Sepatutnya kalau betul-betul mu duduk mau bersidang dah, mau pandai-pandai kan. Mau menerima kebenaran nak sama-sama nak cari kebenaran, mau duduk lah. Ni dah. Badi kata ikut media sosial. Jadi kita penting, kita bukan orang pandai pun bab-bab politik ni. Kita pandai mana? Ya. Macam ustaz-ustaz ah. Dia duduk ustaz ni duk upload video dia. Degang. Penyokong dia sokong dia. Ustaz ni kau hak lain tak pendapat berbeza, dia upload video dia. Hak ni pula penyokong dia puji hak ni. Hak ni penyokong dia puji hak ni. Saya dah tengok dah apa benda ni sebenarnya. Kita nak cari je sebenarnya. Kan? Kita orang pandai agama, kita ceramah ke orang pula. Orang hak dengar ni terima je kita. Dia kurang kata begitulah, boleh terima je kita tak. Sebab apa? Dah kita dianggap sebagai orang beragama. Orang cerita, orang ramai dengar, terima lah. Ustaz ni pula, hak berbeza pendapat ni, tak setuju dengan ni, dia upload video ataupun beri ceramah kepada pihak dia. Memang pihak dia akan
Setuju ke dia? Ya. Cara tu. Jadi masyarakat ni kau maknanya ada segmen. Ni segmen ni, ni segmen ni. Dah mana perpaduan umat Islam ni? Ya. Patutnya ustaz dua orang ni dah pun pandai, duduklah dua orang tu bincang. Duduklah dua orang tu. Kan? Lagi orang pandai sama pandai bincang dah. Akhirnya apa pendekatan terbaik? Aku tak boleh. Gana-gana pun aku tak boleh setuju dengan pun. Gana-gana pun orang ni kata aku tak boleh kau setuju dengan pun. Sama-sama dah setuju. Lepas tu bukan nak lepor kepada orang ramai. Kan? Kan pendapatmu nak ikut orang ramai lagi. Orang ni pun tak setuju dengan orang ni, balah sama balah. Ya ada kaedah dia. Kita tak setuju dengan dia, buatlah cara tak setuju. Ya, banyak mana perkara tak setujunya. Sebab apa cara tak setujunya? Sebab kalau benda tu kekal khilaf dari zaman dulu, ulama-ulama dulu pun gitu dah. Hak pandai daripada kita ni khilaf dah. Dan kita tahu dah penyakit itu khilaf. Ya. Tak boleh nak membalak. Sebab gitu ya, kekal gitu. Ulama dulu hebat tu tak boleh sesat dah. Zaman kita nak sesat, bukan kita hebat daripada dia. Ya. Jadi cara menangani khilaf itu kena belajar. Cara menangani khilaf. Sebab ulama tu dia tahu dah akan khilaf ni akan berlaku. Jadi cara dia, cara menangani khilaf tu kita nak ambil. Bukan kita dah tahu, tapi kita tak boleh bercakap pasal benda tu. Dah kita tahu dah. Akhirnya tak selesai. Akhirnya masing-masing ada pendapat masing-masing. Dan Nabi kata ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ashabi rahmah. Ikhtilaf umatku adalah rahmah. Ada tempat pemakaian tu adalah. Adalah tempat-tempat dia. Jadi tak, bagi saya itu satu yang kurang wajar lah. Kita jadikan orang ramai sebagai hakim atas pendapat kita tu. Itu kurang wajar. Jadi berbalik kepada hak kita tadi, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah bila kembali kepada kebenaran ni, mereka beriman dengannya. Itulah hadza khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Tadi mubtada ini khabar dia. Apa dia cerita dia? Apa subjek dia? Subjek dia tadi orang-orang satu golongan daripada orang Yahudi dan Nasara. Itu subjek dia. Khabar dia ialah mereka ini beriman dengan Quran itu. Satu golongan yang baca betul-betul Quran, maknanya tahu kebenaran dan menerima kebenaran tersebut. Hak ni lah satu prinsip yang besar. Kerana fasaduz zaman ni, rosaknya zaman ini, kerana orang tidak mengambil kebenaran walaupun dia tahu. Dok bala gitu lah. Dok bala. Tadi kan kata orang politik cara orang politik. Orang agama cara orang agama. Jadi hak peningnya kita lah. Kita apa ni? Kalau baca kat saya baik doktor buat waxing balak tu juga. Orang ni kata orang ni. Kita pun dah tahu dah. Dah tahu. So ambil. Kita dah tahu mudarat. Tapi kalau guna prinsip hak betul-betul dah. Prinsip kita dah tahu. Nak cocok ni kita dah tahu tubuh kita menerima atau tidak. Sebab sekarang ni molek. Sekarang ni molek tak ada benda-benda tak. Rasa sihat dah cocok jadi tak molek. Kalau dalam undang-undang juga kita kena jaga, dipanggil istilah status quo. Keadaan semasa. Keadaan semasa kena rosak, kena jaga. Keadaan semasa kita ni sihat ke tak sihat? Contohnya sihat kan. Kalau cocok gigi dua je, sama ada kekal sihat ataupun sakit. Tak boleh nak terima. Kata dah tadi asalnya mesti sihat dah kan. Faham ke cocok. Cari risiko mungkin tak sakit, mungkin sakit. Itu maknanya kaedah untuk berfikir juga. Salah satu kaedah orang berfikir. Kita maintain keadaan sekarang. Ni kalau atas diri kita lah. Atas diri kita lah. Dan kita dah tahu waxing tu benda waxing. Kata ni vaksinasi ni benda. Tahu tak waxing tu benda? Kita mula tahu waxing kita benda dalam tubuh kita. Cocok benda. Cocok virus. Cocok virus ke benda? Tak tahu tak.
Benda waxing tu. Cocok virus ke benda? Cikgu? Cocok benda tu? Virus hak lemah. Virus hak lemah. Cikgu kata apa? Cocok virus kita ni. Cocok tapi hak lemah. Hak yang kekuatannya anggota-anggota kita boleh lawan. Dah kalau tubuh kita dak boleh lawan ke mana? Kita tahu dak tubuh kita boleh lawan tak? Ia buat masuk hak lemah. Tapi tubuh kita sekarang ni mampu dak lawan hak lemah tu? Kita dak tahu. Dah tahu. Itulah soalan, banyak soalan sebenarnya. Kita dah tahu. Ya. Itu sebab kita kena pandai berfikir. Rakyat ni saya tengok ada hak yang dia lah bukannya nak lawan kerajaan pun. Ya, benda hak yang baik secara keseluruhannya ikut je kan. Tapi bila banyak dah kes tau. Banyak okey. KKM pun mengaku lah ni. KKM pun mengaku. Lepas tu jadi kendor sikit ya. Sebab manusia ni jahil dengan fakta. Hak tu nombor satu. Jahil dengan fakta. Prinsip ada, law ada, undang-undang ada, peraturan ada, tapi fakta tu kebanyakan orang jahil. Hingga dalam bab agama sekalipun, kesalahan banyak berlaku pada memahami fakta, bukan pada memahami hukum. Pada memahami fakta. Nak pakar hukum pada fakta. Fakta ni orang tak faham. Kalau fakta ni tak faham sepenuhnya, salah ataupun salah faham, lepas tu kita pergi pakai undang-undang kepada fakta tu, maka salahlah. Maka salahlah keputusan kita. Tapi benda ni inilah orang ramai, orang ahli agama pun dia kena faham. Dia kena faham. Hukum agama, Imam Syatibi kata, hukum agama ni kebanyakan orang tahu belaka dah. Hukum agama orang tahu belaka dah. Ulama-ulama ni tahu hukum agama sebab ulama-ulama sejak dari dulu pun telah menulis hukum-hukum agama ni. Dah, nak mazhab mana? Ada belaka. Tetapi fakta tu orang tak faham. Fakta tu sentiasa bergerak. Fakta tu sentiasa dinamik. Jadi para ulama contohnya nak hukum waxing ni boleh ke tak? Jadi hukum hak itu tahu kalau guna benda haram tak boleh contohnya, ataupun perkara tu akan memudaratkan tak boleh. Ya. Kecuali kita keadaan darurat lah ni. Kalau tak cocok mati, okey jadi boleh. Tapi kena kenallah waxing tu jenis macam mana. Apakah keupayaan waxing tu? Adakah memudaratkan? Bahan apa yang dia buat? Baru bila kena betul-betul, baru boleh buat hukum. Ni kalau tak kena nak buat hukum mana? Kalau tak kena nak buat hukum mana? Tak boleh buat hukum kalau tak kena. Ya, tak apalah kita buat hukum lalulah. Sebab masa tu baru lagi. Takat ni kita kena. Lepas tu dah berjalan waktu ni 2 tahun contohnya, kena buat gini-gini ah. Tahu dah, kena buat hukum baru pula. Sebab berlaku perubahan fakta. Kena fikir pula. Ini buat hukum dari asal dulu gitu, lepas tu berlakukan perubahan berlaku tu. Ya, situasi sekarang tidak sama dengan situasi awal dulu. Dah. Ya, kena tengok balik. Sebab tu ulama-ulama kan buat dah. La yunkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah. Tidak dinafikan hukum itu boleh berubah disebabkan oleh perubahan masa dan tempat. Makna perubahan masa dan tempat itu mewakili perubahan fakta. Ulama kata kebanyakan kita salah hukum ini adalah kerana kegagalan memahami fakta. Kita dah tahu fakta, kita nak pakai hukum tu kepada tu, dan fakta ni salah kita. Contoh, saya bagi contoh. Hukumnya apa? Semayang ni batal atau tidak? Okey. Tengok kalau gerak kasar, 3 kasar ataupun lebih batal. Kalau halus dah batal. Bukan gitu hukum dia. Jadi kita nak hukum semayang tu, kita nak tahu dia. Tak ada hukum. Kan? Fakta dia tu, kita nak tahu dia gerak kasar ke gerak halus. Itu fakta. Hukum kita tahu kalau menggerak lebih 3 kali dan kasar maka batal. Itu panggil hukum. Tapi nak pakai pada semayang A tu, kita nak tahu A menggerak setara mana tadi
Waktu bagi fakta. Baru kita boleh pakai hukum kada fakta sembahyang A tadi. Batal. Sebab apa? Mu gerak gini kasar tu. Tak batal sebab halus gerak kamu tu. Apa dah? Waktu fakta tu yang menentukan hukum. Ini orang kena faham. Ya. Jadi keupaya kita nak tahu fakta, saya tahu gak fakta dia tu. Saya dah tahu kecuali dia khabar ataupun saya tengok sendiri. Kebanyakan orang cerita, mari cuba ustaz, saya tanya Ustaz A. Kita ada hukum dalam kepala kita, tapi fakta tu dari dia lah. Betul tak? Dia pun cerita gini. Kalau kita jenis tergesa-gesa, berak we selalu. Kau ni gini. Kalau kita tak tergesa, tanya lagi. Dah mana ni? Pada dah gini. Tanya. Siapa apa hati dah. Okey, barulah boleh ustaz. Lepas tu tak lama dia mari pula, ustaz salah khabar fakta. Nampak perubahan fakta. Salah khabar sikit dulu. Khabar gini. Jadi hukumnya gini. Nampak tak? Berubah hukum untuk tadi tu sebab fakta tu. Itulah hukum ni. Kena tahu benda ni. Orang nak pakai fakta kepada hukum, kaedah prinsip hukum ni. Jadi kalau tak mau dengar, sebab tu hakim pula dengar. Okey, dengar dulu, dengar. Macam Imam Sayyidina Ali, dah. Sayyidina Ali mana kali bercakap mengenai kualiti hakim, ya. Kualiti hakim. Hakim ni adalah seorang yang apabila dia dapat fakta tu, dia berhenti merenung dulu fakta tu. Habis renung. Sebab tu dulu orang kata renung tak? Orang kita merenung kan. Duk renung. Mana? Sebab dia renung dulu tu perkara tu. Renung. Setiap orang itu dia berhenti berfikir dulu. Sebab dia kena tertib. Mufti begitulah. Jangan hak tu hak kita nak. Cara tu kita nak. Kalau hak macam cerita tadi ni, tahu kebenaran tapi dah memilih hawa nafsu, lagi susah kalau tu begitu. Itu dah tahu, kita dah tahu. Hak kita dikehendaki dengan Islam ini ialah kita menolak hawa nafsu kita. Tidak beriman seseorang kamu itu dengan iman yang sempurna sehinggalah hawa nafsunya ikut benda yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu kita jadi cenderung ke arah itu. Hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gitu, hawa nafsu kita ni cenderung suka kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta kebenaran lah yang Nabi bawa. Dan ajaran-ajaran Islam keseluruhannya tu Nabi bawa. Jadi kita kena suka, kena menerima. Kita cakap bab benda kasar dah lah ni. Benda hak haram. Jangan buat hak haram tu. Hak makruh kita pun tak cara, ada apa nak cara lagi. Ya. Malaysia cakap bab benda lah ni. Bab haram. Bukan hak haram selesai berlaku, nak cakap bab yang jangan buat hak makruh, ataupun kita nak cakap bab membuat terbaik antara yang baik-baik. Bukan begitu. Level kita tak level tu. Level kita ni hanyalah jangan buat yang haram, tapi buat macam. Patutnya cakap patut buat organik molek lagi daripada buat tu. Hak buat tu molek, tapi patut buat organik molek lagi. Kita tak cakap level tu molek ni. Kita cakap jangan buat benda hak haram. Benda tadi Rasulullah penyelewengan, salah guna kuasa, habis merata di Malaysia ni, merata. Susah jadi nak bergerak. Pitih dok ngata rawa tak ke mana pun tak tahu dah. Begitu tuan-tuan sekalian. Ini bab masalah pengurusan, management. Ya, bab tu nak orang amanah. Waktu Nabi SAW kata akhir zaman begitulah.
idza wusidal amr ila ghairi ahliha, ila ghairi ahli, apabila urusan ini disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itulah caranya amanah itu akan hilang. Nah, dia pandai dah, hebat dah Musa ni, tapi mana silapnya? Oh tadi tu, silapnya agama tak ada pada dia. Itu maknanya apabila disandarkan urusan agama ni, urusan pentadbiran ni kepada orang yang agama ni bagi dia duduk tepi tu, duduk tepi, bukan duduk depan dia, bukan hak dia jujur. Agama duduk cerok-cerok rantau tu, benda. Tuan-tuan sekalian, selagi kita tak boleh orang yang betul-betul duduk comel di situ, yang hidup dirinya, jiwanya, raganya, semuanya itu adalah kerana agama. Jiwa dia, hartanya adalah kerana agama, barulah comel. Kalau main duk kupu selembah, 2 lembah, 3 lembah, ini hak begini, ini hak yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya, tak ke mana lah kita, tuan-tuan sekalian. Tak ke mana dah, 60 ke 70 ke 100 tahun ke sebetulnya gitulah. Tak ada benda dia, gitulah tuan-tuan sekalian. Hakikatnya begitu. Lagi dah ambil gitu. Kerana Allah membeli daripada orang mukmin itu jiwanya, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang mukmin ini jiwanya dan hartanya, sebagai balasannya syurga bagi dia itu. Kena, itulah pattern, pattern pemimpin yang sepatutnya ada. Dia tak fikir dia, tak fikir dia. Dia fikir agama lah, mana-mana pun agama. Jadi itulah saja tuan-tuan sekalian untuk malam ini. Sekadar peringatan untuk diri sendiri. Semoga kita lebih memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak kita lakukan. Sepatutnya kita sebagai orang mukmin ini, macam mana kita perlu bertindak dalam menjalani hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.